Ini kerusi yang pernah disandang oleh Tengku Abdul Rahman Tun Razak tau. Ini kerusi yang keramat. Biasanya kita sebut institusi presiden, kita mempertahankan institusi presiden, kita tolak ke tepi Zahid Hamidi lah. Kita mempertahankan institusi presiden. Saya bertanding untuk jawatan kursi presiden ni, kursi keramat ni. What have you done to the chair? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Syariah satu lagi mungkin goal sendiri yang kita nak bincang. Ini berkenaan dengan isu 3R lah, race, royalty dan juga religion ataupun kaum, agama dan juga raja-raja. Selalunya yang dituduh adalah Perikatan Nasional lah yang mainkan isu ni. Dan kita pun pernah kata Perikatan Nasional guilty dari masa ke semasa untuk memainkan isu 3R ni. Bukan dari masa ke semasa lah, mungkin selalulah, hampir selalu dia mainkan isu 3R ni. Dan saya juga telah baca Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Undang-Undang, telah keluarkan kenyataan bahawa beliau telah mencadangkan kepada jemaah menteri nak menggubal undang-undang khusus untuk 3R ni. Dia kata akta hasutan mengambil masa yang terlalu lama dan lebih cepat kalau ada akta khusus untuk diheret mereka yang keluarkan kenyataan yang berbau perkauman ataupun menyentuh sensitiviti agama, mempertikaikan raja-raja, terus kepada mahkamah, mungkin didenda serta-merta ataupun dengan kadar yang cepatlah. Dan walaupun isu 3R ni selalu dituduh kepada PAS, agama, Bersatu, kaum, kadang-kadang UMNO juga kaum, tetapi Pakatan Harapan not blameless, ya Syaril. Dan ini saya rujuk kepada kenyataan yang telah pun dibuat pada minggu lepas oleh Lim Guan Eng, pengerusi nasional parti DAP, yang mana beliau telah membuat kenyataan ini dalam sebuah ucapan di acara keagamaan sempena jelajah Raja Naga Puteri Tian Fu Gong di Jelutong, Pulau Pinang. Dan ini ucapan Green Wave lah, Syaril, ya. Ucapan Green Wave. Guan Eng telah memberi amaran kepada pengundi Pulau Pinang untuk menyekat gelombang hijau daripada bertapak di negeri tersebut. Dan kita dikeluar sekejap, kami dah balik kali dah untuk memberi pandangan, mengupas berkenaan dengan gelombang hijau yang menjadi momokkan kepada orang bukan Islam, bukan Melayu, seolah-olah gelombang hijau ini adalah Taliban, ya, ekstrim, yang datang daripada PAS yang akan mengubah gaya hidup orang bukan Islam. Ya, dalam interview bersama dengan Sanusi, kita nampak ada sedikit pandangan-pandangan yang membimbangkan, yang konservatif, tetapi tidaklah seperti mana yang cuba digambarkan Green Wave yang akan yang dimomokkan oleh sebahagian daripada pemimpin PH. Ya, dalam contoh ini beliau Guan Eng mendakwa ia akan mengakibatkan tokong kuil, ya, dia bagi gambaran seolah-olah kuil akan dimusnahkan, memberi gambaran dan orang Islam akan berdepan dengan pelbagai sekatan. Bila isu ini dilaporkan oleh China Press dan petikan itu dilaporkan oleh Malaysia Now, Guan Eng telah membuat penafian bahawa beliau tidak pernah sebut bahawa ia melibatkan tokong Buddha dan hanya merujuk kepada kuil Hindu saja. Tetapi selepas itu China Press telah membuat sedikit pembetulan bahawa ia tidak melibatkan tokong Buddha, dan seperti mana yang Guan Eng cuba alihkan pandangan, dia melibatkan kuil Hindu yang satu ketika dahulu ada kes kuil Hindu diroboh di Kedah atas sebab-sebab peraturan undang-undang tempatan dan sebagainya. Dan bila dia buat correction tersebut, seolah-olah Guan Eng kata, ya betul, saya tak cakap apa-apa yang boleh ditafsirkan sebagai ucapan 3R yang memokkan bukan Muslim. But Syaril, saya tengok, ya, China Press punya correction, pembetulan daripada China Press, dan saya baca terjemahan yang ditulis dalam Malaysia Now. Ya, okey, ramai yang kata Malaysia Now ni mungkin tak sokong PH dan sebagainya, tapi ini verbatim. Saya quote, "More importantly, in this green wave, they look at your temples with displeasure, especially the Indian temples, kuil. If they don't like what they see, they will demolish it, not allowing you to worship. But remember, if Penang is still there, you can still worship as usual."
Syaril, saya rasa clear lah. Walaupun dia cuba kata saya tak rujuk kepada tokong Buddha, kepada kuil, I think the meaning is clear lah. Dan yang saya tertarik, yang dia cover line ni, ataupun dia cakap, saya tak merujuk kepada tokong Buddha, saya merujuk pada kuil Hindu. As if kalau bercakap tentang kuil Hindu tu kurang teruk ke apa yang dia cakap ni? Correct. Masih sama, iaitu dia memberi gambaran kalau PAS yang memimpin negeri Pulau Pinang, maka rumah ibadat bukan Muslim akan dirobohkan, akan Ataupun dimusnahkan. terancam. Terancam. Ya. Bukan way of life again. Basically your religious, your ability untuk worship tu akan terancam, benda asas. Betul. Jadi ini 3R lah ni. 100%. Yeah. This is as 3R as they come. Ini ucapan antara 3R yang paling teruk bagi saya lah. Dan sama teruk dengan ucapan-ucapan yang tunggangan agama yang lain. Tapi yang menariknya KJ, bukan pemimpin, bukan Islam yang defend Guan Eng ni. Tapi ada seorang pemimpin Islam yang betul-betul mempertahankan Lim Guan Eng. Astaghfirullahalazim. Siapa dia tu? Kalau betul ingatan saya, beberapa hari lepas tu, minggu lepas, Timbalan Perdana Menteri 1, Presiden UMNO, ditanya sebagai Presiden UMNO barangkali apa respon kepada kenyataan Lim Guan Eng yang KJ dah terangkan panjang lebar tu. Dan kalau betul ingatan saya, statement beliau ialah kenyataan Lim Guan Eng itu diperbesar-besarkan, bukan adil kepada Lim Guan Eng untuk marah dia. Dia kata ini adalah statement yang lama yang sengaja dimainkan semula lah waktu pilihan raya ni kononnya. So saya cek balik, mungkin saya salah. Ini statement lama ke? Kod ni time Lim Guan Eng masih menjadi ketua menteri beberapa tahun yang sudah sebelum pilihan raya dulu. Tapi saya semak balik, bukan. Ini statement yang baru, ini statement yang terkini yang apabila dilaporkan oleh China Press, oleh Malaysia Now, terjemahannya adalah recent statement. Dan bila Datuk Zahid ditanya, itu hanya beberapa hari selepas statement itu dikeluarkan. Jadi saya agak dari segi faktanya tak betul lah apa yang dikatakan. Dan kalau tadi KJ mengatakan terkejut melihat bagaimana Lokman Adam menjadi wira kepada penyokong Pakatan Harapan sekarang, ini pun satu contoh politik baru di Malaysia ni, di mana Presiden UMNO mempertahankan bekas Setiausaha Agung DAP yang keluarkan kenyataan yang bagi saya resis dan resis terhadap kepimpinan Melayu Islam. Syaril, kalau dia nak mempertahankan kerjasama dengan DAP, itu saya boleh terima lagi lah. Ya, okay. Sebab dia bentuk kerajaan campuran yang sedia ada. Dia nak mempertahankan kedudukan UMNO dalam kerajaan. Dia nak mempertahankan kedudukan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. Saya boleh terima lagi lah yang dia nak memberi penjelasan dan mempertahankan rakan-rakan dalam kerajaan campuran yang sedia ada. Tapi mungkin Datuk Sri Zahid lupa. Datuk Sri Zahid mungkin you lupa bahawa Datuk Sri adalah Presiden UMNO. Presiden UMNO. Bukan Setiausaha Agung DAP. Kalau setakat nak pertahankan kerjasama dengan DAP dalam kerajaan campuran ni, saya rasa boleh terima lagi lah. Tapi kalau nak mempertahankan pengurusi DAP yang telah keluarkan kenyataan 3R ni, kenyataan yang memang ekstrim, kenyataan yang memomokkan bukan Islam dan juga bukan Melayu, tentang kononnya ada gelombang hijau Taliban ni yang akan merobohkan tempat-tempat ibadah mereka, saya rasa Datuk Sri tidak menghormati kerusi Presiden UMNO. Ini kerusi yang pernah disandang oleh Tengku Abdul Rahman Tun Razak tau. Ini kerusi yang keramat. Yeah. Biasanya kita sebut institusi Presiden, kita mempertahankan institusi Presiden, kita tolak ke tepi Zahid Hamidi lah, kita mempertahankan institusi Presiden. Saya bertanding untuk jawatan kursi Presiden ni, kursi keramat ni. What have you done to the chair? Apa yang kamu telah buat kepada kerusi institusi Presiden ni, Syaril? Saya tak faham. Ini unacceptable, unbecoming of the President of UMNO. And macam KJ gambarkan, unbecoming of the chair. Dan bila penyokong-penyokong beliau dalam parti selama ini hentam orang macam kita kan, dia pakai alasan, ini bukan soal Zahid Hamidi, ini soal kerusi Presiden UMNO. Saya nak tanya pada mereka yang serang kita ni, where are you now kalau you bercakap sekarang ni atas konsep kerusi Presiden UMNO, institusi Presiden UMNO yang kononnya tak boleh langsung dikritik selama ini. Yang ini, adakah ini cerminan institusi yang dibanggakan itu? So even bukan hanya Tok Zahid,
Sebab saya rasa orang-orang dalam parti yang selama ini mengambil pendirian mereka sebegitu, sepatutnya ada keberanian lah untuk cakap sesuatu, tapi saya tak tahulah berapa ramai yang berani. Tak tahulah Syaril, saya rasa betul-betul kecewa ya. Sebab bagi saya, kami di Syaril KJ ni yang selalu dituduh sebagai progressive liberal, bila saya baca kenyataan Guan Eng, saya marah. Ya, tak boleh terima. Dan bila saya baca kenyataan daripada Zahid yang mempertahankan Guan Eng, saya lagi marah Syaril. Ya. Sebab bagi saya, baik malu aja. Ya? Orang Negeri Sembilan kata buat malu aja. Kalau dah dengar pelat tu ataupun dah dengar slang tu, saya fikir mungkin yang perlu ditanya juga ialah, okey, kita boleh faham kalau Presiden nak berdiam diri ataupun macam KJ katakanlah tak nak rock the boat sebagai pemimpin nombor 1 BN. Okey. Tapi mana suara yang lain? Timbalan Presiden ke, Setiausaha Agung ke, Ketua Penerangan ke, ahli-ahli MT yang lain. Tapi inilah cerminan mungkin dalam UMNO sekarang, iaitu tak ada satu pun, ataupun mungkin silaplah saya kata, tak ramai. Ketua Pemuda ada. Ketua Pemuda saja yang betul, Ketua Pemuda saja yang mengeluarkan kenyataan minta disiasat Lim Guan Eng punya kenyataan ni. Tapi dia seorang lah. Yang lain semua nampak tak berani untuk cakap apa saja yang kontra ataupun dilihat lain sikit daripada institusi tingkat 39 atau 38 PWTC. Itulah realiti sekarang. Dan cara saya ialah kita tak nak panjangkan isu ni sangat ya, tetapi saya rasa pengundi Melayu akan hukum UMNO. Banyak isu lah yang ada untuk mereka hukum UMNO, tapi ini adalah simbolik lah, simbolik bahawa dalam kalau bahasa Perancis, raison d'être ataupun tujuan penubuhan UMNO itu untuk mempertahankan orang Melayu, untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan perlembagaan. Itu pun dah UMNO tak boleh mainkan peranan bila Presiden sanggup untuk mempertahankan kenyataan 3R macam ni. I think very possible. Very possible. Saya pernah kata KJ, saya kalau boleh secara peribadi tak naklah UMNO suffer disebabkan seorang dua. Tapi kalau diteruskan begini, I don't know. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.